Sebab tu dalam hadis Nabi sebut antara tanda akhir zaman ialah banyaknya pemimpin-pemimpin yang melewatkan salatnya. Ini benda tak dapat dinafikan. Kita jangan nampak pemimpin ni orang-orang dalam politik semata-mata. Itu salah satu. Tapi pemimpin yang dimaksudkan sini ialah pemimpin dalam rumah tangga lagi, yang paling asas. Antara tanda-tanda akhir zaman ialah banyaknya pemimpin yang memilih untuk melewatkan salat. Sama ada kita dalam rumah memilih untuk lewatkan salat kerana nak makan, kerana mungkin nak pergi tandas dulu, tak pilih untuk membersihkan diri lebih awal untuk pergi masjid. Akhirnya kita memilih untuk lambat, sentiasa lambat. Tidak dilihat muka dia ni, melainkan muka lambat dia. Kerana itu pilihan dia. Ataupun peringkat pejabat ataupun dalam peringkat pengurusan, mungkin sebahagian pemimpin-pemimpin yang lebih memilih untuk selesaikan meeting dulu, mesyuarat dulu, baru salat. Benda-benda ni memang menarik berkat. Pertama, kita kena faham, salat ini sifatnya menyempurnakan urusan dunia. Hakikatnya ia bukan beban. Antara sebab sangkut banyaknya urusan dunia kita ialah tak sempurnanya urusan salat. Itu perkara yang tak dapat dinafikan. Tuan-tuan percayalah dan tengoklah keadaan manusia hari ini. Antara sebab cacah merbahnya urusan kehidupan ialah cacah merbahnya urusan salatnya. Ada orang mengadu anak dia tak berapa dengar kata, baiki salatnya. Ada orang mengadu pasangan dia sentiasa berkonflik, baiki salatnya. Baiki salat ni bukan makna kata bersalat, tapi sempurnakan salat. Ada orang bila mana kita sebut baiki salat ni, dia faham yang penting saya salat zuhur pukul 4 pun tak apa. Tak. Salat zuhur tu tak kena awal. Sekarang zuhur 1.19. Okey, waktu tu lah kita kena salat. Kita kena berada di masjid. Bukan dia pilih untuk salat zuhur pada waktu yang lewat. Salat asar nak dekat maghrib, salat maghrib nak dekat isyak, salat isyak nak dekat subuh, salat subuh nak dekat duha. Itu orang salat, tapi salatnya cuai. Tak menyelesaikan apa-apa urusan dunia dia. Hanya menambah beban dalam hati dia, bahkan menyebabkan dia rasa makin berat. Sebab itu ialah bentuk-bentuk orang yang tak serius dalam mengangkat arahan Tuhan ataupun suruhan Tuhan. Sebab bila mana Tuhan memanggil kita 5 kali sehari semalam, kewajipan ke atas hamba ialah memenuhi panggilan tu. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salah yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, bila mana kamu diseru untuk salat Jumaat. Walaupun ayat tu ialah ayat tentang salat Jumaat, tapi saya nak ambilnya ialah perkataan fas'au itu. Fas'au maksud dia apa? Bersegera dengan meninggalkan semua urusan. Bukan bersegera dengan kita bagi siap juga lah sikit, bukan. Tinggalkan semua. Walaupun urusan tu boleh siap, kalau contoh buat rumah, satu bata lagi nak siap, pun tinggalkan juga. Kalau meeting apa semua pun satu agenda je lagi, pun tinggalkan juga, pergi untuk salat. Dengan cara tu kita akan tengok bagaimana terurusnya. Kalau kita malu untuk buat benda ni, maka malu itu menambah keburukan. Sepatutnya malu untuk meneruskan kerja. Sepatutnya perlu menyahut seruan Tuhan seterusnya, tanpa ada rasa galak ke ataupun ada rasa teringat kepada urusan dunia. Dia macam mana kita berurusan dalam bab dunia. Bagaimana satu orang dipanggil oleh bos, dia takut, dia terus pergi. Dipanggil oleh orang-orang besar, dia tak berkira untuk memberi waktu. Saya bagi contoh kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan dipanggil oleh pihak istana, raja panggil, sultan panggil, pegawai dia call, tuan, puan, encik, ni sultan nak jumpa, raja nak jumpa ni, bila? Nak jumpa hari Sabtu pukul 9 pagi. Beritahu dekat raja, saya sibuk, saya nak pergi beli barang dapur dulu. Saya nak jumpa dia pukul 5 petang kan? Boleh? Berani tuan-tuan kata macam tu? Kalau tuan-tuan berani sebut macam tu pada raja, tak ada masalah untuk tuan-tuan lewatkan salat. Maknanya tuan-tuan sangat berani kalau boleh buat macam tu lah. Tapi dengan raja punya awal, siap tanya lagi, saya nak kena pakai baju kod apa? Apa kod dress? Apa dress code yang nak perlu ada? Tapi dalam salat dia berkira, dia pakai baju yang paling lama tak dibasuh untuk menghadap Tuhannya. Dia pakai air wangi yang paling murah untuk menghadap Tuhannya. Sedangkan dia pergi jumpa raja, dia pergi jumpa orang VIP, dia cari pakaian yang mahal, air wangi yang mahal, bau-bauan yang mahal. Kita berkira banyak dengan Tuhan. Sebab itulah Tuhan berkira banyak dengan urusan dunia kita. Ini benda yang tak dapat dinafikan. Malunya kita untuk beribadah padanya, malu jugalah Tuhan untuk memudahkan urusan kita. Tak dapat dinafikan. Sebab tu ubat pada segala masalah ini ialah kembali kepada Allah Azza wa Jalla.